Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi edisi 18 April 2023 bersama dengan saya Syairul Islam. Saudara, prestasi pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak yang cemerlang telah meyakinkan Kerajaan Persekutuan untuk bersetuju terhadap hasrat penubuhan penerbangan butik milik sendiri negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia melalui penelitian terhadap prestasi negeri itu yang lebih ke hadapan dalam beberapa segi. Tetapi saya tentunya sebagai Perdana Menteri juga Menteri Kewangan meneliti perjalanan negeri-negeri, prasarananya atau infrastrukturnya dan permasalahan yang dihadapi, soal hasil negeri, keupayaan negeri, projek-projek besar yang dijalankan oleh negeri, itu kita teliti. Dan saya tegaskan di sini bahawa dari rekod kalau Kementerian Kewangan, TKSP pun ada di sini, memang di antara yang bukan di antara mungkin negeri yang paling ke depan dalam banyak perkara termasuk soal pengurusan dan tata kelola kerajaan. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada saudara Abang Jo dan rakan-rakan. Justru beliau yakin cadangan menubuhkan syarikat penerbangan butik dapat menyediakan kos perkhidmatan yang lebih berpatutan, terutamanya melibatkan penerbangan di antara Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Tambahnya, perkara tersebut akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet. Beliau ditemui pada Majlis Perasmian Hotel dan Pusat Konvensyen Raya serta Majlis Berbuka Puasa bersama asnaf dan anak yatim di Kuching. Turut hadir Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari. Ke arah mempertingkat usaha perluas penerbitan karya agung, peruntukan tambahan RM5 juta disalur kepada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan Yayasan Karyawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tersebut meliputi kegiatan tahunan Yayasan Karyawan dalam penerbitan bermutu serta DBP untuk mempopularkan karya sastrawan negara. Dan kita dah lulus 20 juta. Dewan Bahasa, Institut Jemaah Negara dan Yayasan Karyawan. Jadi 3 juta itu untuk pengurusan Yayasan Karyawan dan 2 juta tambahan ini adalah untuk karya-karya sastrawan negara. Kerana kalau tidak nanti dia ada, bukan keutamaan. Jadi orang macam Samad Said, Usman Awang, Muhammad Haji Saleh ini dah tak ada peluang untuk dipopularkan karya mereka. Perdana Menteri melancarkan karya agung Syariah Salikin dan hikayat Iskandar Zulkarnain di Ibu Negara. Beliau mahu barisan sastrawan negara menerbitkan sehingga 60 judul baharu serta dikembangkan menjadi karya agung yang boleh diteladani. Kementerian Pengangkutan menguatkuasakan larangan kenderaan berat menggunakan jalan raya, khususnya lebuh raya pada Khamis dan Jumaat serta pada 24 dan 25 April ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok, larangan itu dilaksanakan berikutan peningkatan kemalangan jalan raya terutama melibatkan kenderaan berat. Yang pertamanya untuk mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya dan juga cuba mengurangkan kesesakan walaupun kita tahu bahawa banyak kenderaan yang akan melalui jalan-jalan kita dan juga lebuh raya kita, tetapi ini adalah satu tindakan yang perlu kita ambil untuk merarang kenderaan berat selama 2 hari. Pengecualian hanya diberikan kepada sektor-sektor kritikal saja. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Berbuka Puasa bersama pemimpin masyarakat anjuran ahli Parlimen Seremban di Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Dalam pada itu, rondaan dari pihak berkuasa seperti pasukan polis trafik dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ turut dilaksanakan di seluruh negara dengan menumpukan kawasan-kawasan strategik. Mengelakkan kesesakan di jalan raya, keletihan dan dapat mengurangkan kos perjalanan, itu adalah pendapat orang ramai mengenai 14 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan sempena sambutan Aidilfitri ini.
Traffic on the road kan, so bila ada perkhidmatan tambahan ni definitely akan mengurangkan kesakan lalu lintas, automatically boleh mengurangkan kemalangan and so on. So yeah, it's very good initiative. Ini boleh mengurangkan masa perjalanan. Buat contoh, kalau satu family dah boleh kurangkan masa perjalanan tu. Macam saya sendiri yang menyambut Hari Raya ni nak pulang ke kampung, so mungkin kalau tak nak sesak dekat perjalanan tu, memudahkan untuk saya balik kampung. Tak adalah nak berebut-rebut macam dulu-dulu. Kira lancar saja perjalanan. Balik kampung ni ke Kelantan ni kan. So saya akan syorkan untuk naik public transport lah, lagi senang lah. Saya nampak ramai rakyat Malaysia dah mengutamakan train lah sebagai untuk pengangkutan balik kampung kan. So ia adalah bagus untuk rakyat Malaysia lah. Sejumlah 81,000 isi rumah dalam kategori miskin tegar B10 akan menerima bakul rahmah berisi 12 barang keperluan asas berharga RM100 setiap bulan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub, ia bukti kerajaan bergerak pantas bagi membantu golongan tersebut. Jualan ramah kita ada peruntukan insya-Allah dalam 1 juta. Ini kita akan buat di seluruh kawasan Parlimen dengan jualan ramah. Dan memang ramah. Contohnya ayam kalau harga untuk 2 kilo itu lebih kurang hampir RM20. Tapi mungkin dengan harga ramah itu nanti kita akan dapat beli seekor ayam dengan hanya RM10 sahaja. Dan banyak lagi barang-barang lain yang kita akan senaraikan. Ini kita akan adakan jualan ini di seluruh kawasan Parlimen, terutama di kawasan-kawasan luar bandar, sebulan 2 kali. Dan ini adalah untuk kita menampung kos sara hidup yang terpaksa dihadapi oleh rakyat yang ada pada hari ini. Tambahnya, jumlah berkenaan bersamaan 75% daripada sasaran jumlah keseluruhan isi rumah kumpulan tersebut yang akan mendapat manfaat daripada inisiatif berkenaan secara berperingkat. Dia membantu kami, pihak-pihak Asnah ni, sekurang-kurangnya raya boleh kau rasa ada bantuan kan, ada juga orang nak memberi, tangan memberi. Alhamdulillah lah, sebab ada sekurang-kurangnya menu rahmah ada demi bakul rahmah pun ada. Alhamdulillah. Bagus lah bila ada bantuan macam ni kan. Sebabnya sekurang-kurangnya membantu kami yang berkurangan ni. Kurang-kurangnya ada anak tu boleh tambah sikit-sikit makan pakai kan. Alhamdulillah. Dokak ibu tunggal. Benda ni buat kuih je hari-hari atau kedai. Rasa ringanlah sikit. Happy lah. Bakul rahmah akan diagihkan di pejabat atau pusat perkhidmatan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Parlimen sebelum disampaikan terus kepada ketua isi rumah. Beliau berkata demikian dalam program advokasi kepenggunaan penyampaian sumbangan bakul rahmah di tapak pasar Tani Kekal, Kertih, Terengganu. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bersedia meneliti keperluan untuk menetapkan kota khas wajib tayang untuk syarikat televisyen tempatan menyiarkan animasi tempatan di saluran masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata perkara itu dilihat dapat membantu pengkarya tempatan bagi menonjolkan karya mereka di khayalak ramai. Ini satu perkara yang saya secara dasarnya menyokong. Saya rasa ada keperluan untuk kita meneliti kandungan digital yang dihasilkan dalam negara kita, bukan hanya untuk kita jana ataupun terbitkan, tapi kita tayangkan dan pamerkan. Kalau dalam filem kita ada skim wajib tayang sebagai contoh, mungkin bagi animasi dan beberapa perkara yang lain kita perlu pertimbangkan apa dasar yang bersesuaian bagi membantu penghasil karya konten digital ini untuk menonjolkan karya mereka kepada khalayak umum, terutama di Malaysia.
Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat umum industri kreatif seri 2 kandungan digital dan teknologi kreatif di Cyberjaya, anjuran Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Baik, sementara itu usahawan tempatan akan terus dibantu bagi meningkatkan pendapatan mereka. Manakala sokongan orang ramai terhadap usahawan terutama ketika musim perayaan disifatkan satu perkembangan yang baik kepada negara. Kita bantu kemajuan ekonomi, kita bantu vendor-vendor yang datang. Kepada vendor-vendor, insyaAllah ya, saya dah bercakap dengan Datuk tadi, ada beberapa perkara yang kita sedang teliti. InsyaAllah saya akan bincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi inilah yang kita mahu lihat, iaitu usahawan tempatan berusaha bersungguh-sungguh. InsyaAllah kita akan bantu. Beliau merasmikan majlis penutup acara membeli belah staf vendor Mega Raya Fest 2023 di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC. Acara yang beroperasi selama 100 jam tanpa henti bermula 13 hingga 17 April itu menampilkan lebih 600 tapak pameran terdiri daripada vendor yang menjual pelbagai produk. Mainan ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Hasing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmah. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Bersua kembali. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang melancarkan walkabout kempen keselamatan jalan raya Kepulanganmu dinanti. Program akan dilaksana selama 3 hari dengan tumpuan di bazar sekitar kawasan Black Spot Kemalangan. Pengarah JPJ Pulau Pinang, Adnan Mat Isa berkata pihaknya membuat kelainan untuk memberi fokus di sekitar bazar Ramadan kerana ia merupakan kawasan tumpuan orang ramai. Walkabout ni kita buat di Pasar Ramadan, di mana tempat tumpuannya penunggang, pemandu di tempat Ramadan. Ya. So kalau kita buat orang kata kempen seperti mana buat pelajaran, itu dah biasa. Kita buat kelainan tahun ini di mana kita pergi tempat tumpuan orang dan di situ kita ada risalah, kita bagi nasihat dengan harapan ada kesedaran di kalangan pemandu dan pengguna jalan raya. Objektif kempen ini adalah untuk meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya berhubung keselamatan jalan raya agar perjalanan trafik di musim perayaan ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat serta dapat menyumbang kepada penurunan kadar kemalangan maut di dalam negara kita. Program tersebut tamat pada malam raya Aidilfitri bagi memberi kesedaran secara menyeluruh kepada pengguna jalan raya. Program pertama dilaksana di Bazar Ramadan Jalan Pauh, Bukit Bertajam. Baik, sebanyak 33 hotspot atau lokasi panas kemalangan dikesan di Terengganu sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Justru, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu mengaktifkan rondaan 24 jam di 33 kawasan terbabit. Pengarah JBPM Terengganu, Hassan Asari Omar berkata seramai 640 pegawai serta anggota daripada 17 balai akan menjalankan rondaan di lokasi terbabit sepanjang perayaan Aidilfitri. Langkah itu bagi memastikan masyarakat mendapat perkhidmatan yang cepat apabila berlaku kecemasan membabitkan kemalangan dan kebakaran. Kita juga ada letakkan staging kita punya di RR Parasing. Di sana kita letak satu jentera, satu ambulans AMRS kita dan juga 2 buah rim motosikal. Jadi pada setiap masa kita ada 15 anggota yang standby di sana untuk memudahkan kecapaian kita ke tempat insiden yang berlaku sepanjang lebuh raya di LPT. Beliau melancarkan kempen mencegah kebakaran dan up raya di Kuala Terengganu.
Perbadanan Putrajaya PPJ mengambil inisiatif melancarkan program Balik Kampung dengan Selamat bagi memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya sempena Lebaran. Pengerusi PPJ, Datuk Fadlun Mat Ujud berkata kerjasama agensi seperti Jabatan Pengangkutan JPJ, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS memastikan pengguna jalan raya sentiasa patuh peraturan jalan raya ditetapkan. Kita pun tahu semuanya dah sibuk nak balik kampung, so kita bersama-sama dengan agensi-agensi pengkuasa yang lain juga, kita memberi peringatan kepada pengguna-pengguna jalan raya yang akan pulang ke kampung. Di program ini kita beri kesedaran kepada mereka supaya mereka lebih berhati-hati, berhemah di jalan raya. Semoga mereka semua selamat sampai ke destinasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program tersebut di Putrajaya. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menggalakkan individu yang ingin memulakan perniagaan memohon skim bantuan zakat khususnya golongan asnaf yang berminat. Bagi yang melepasi saringan, individu yang bermastautin di wilayah persekutuan tersebut layak menerima bantuan sebanyak RM5,000. Menurut pengerusi MAWIP, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, kemudahan ini dapat mengelakkan individu membuat pinjaman dan mengeluarkan simpanan wang caruman. Kita mempunyai had maksimum RM5,000 sebagai permulaan kepada mereka yang ingin mencuba bidang kesusahawanan, dan kita membuat pendekatan baru wajib mereka hadir kursus. Sebab pengalaman kita di era yang lepas, kita banyak beri 3,000, 5,000 tapi tidak mendatangkan hasil yang banyak. Jadi sekarang kita wajibkan paling kurang 2 hari, 2 hari khusus dengan pihak tertentu untuk berikan sikit rasa disiplin, ilmu. Dan 5,000 tak banyak, tapi kalau mereka dapat membuat revenue, walaupun ada positif revenue, kita akan tambah lagi. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada asnaf dan anak-anak yatim di program penutup Kembaru Ramadan MAWIP di Ceras. Membantu dan menyantuni golongan tidak berkemampuan, anak yatim, asnaf dan orang kurang upaya menjadi fokus NAFSQ Resources sepanjang bulan Ramadan. Menurut pengarah urusannya, Zamri Abu, inisiatif itu bagi meringankan beban mereka dalam melakukan persiapan menyambut Aidilfitri yang bakal tiba. Beliau yakin berkongsi rezeki merupakan amalan mulia yang perlu dilaksana oleh individu atau mana-mana usahawan yang berkemampuan. Ini memang saya amalkan setiap tahun, tapi tahun ini lebih sikit kerana alhamdulillah rezeki bertambah, dan juga kepada semua pelanggan-pelanggan saya, dan juga untuk Ramadan ni sambil bersedekah, sambil saya buat amal jariah. Memandangkan kita ada rezeki sikit, dapatlah kita sumbang sedikit sebanyak untuk membantu golongan-golongan yang bekerja, golongan-golongan kurang berupaya dan sebagainya. Alhamdulillah. Pengusaha syarikat minuman berhasiat sarang burung walid itu komited menyantuni mana-mana golongan yang memerlukan. Beliau ditemui ketika menyumbang 200 pak juadah berbuka puasa kepada kaki tangan Berita Awal Semasa Best di Wisma Berita RTM. Beralih ke perkembangan luar negara. Ini krisis di Sudan. Tentera Sudan telah meluluskan cadangan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk membuka laluan selamat bagi kes misi kemanusiaan yang mendesak selama 3 jam setiap hari. Bagaimanapun, tentera berkata pihaknya berhak untuk bertindak balas sekiranya militan yang melakukan sebarang pelanggaran. Semalam, Program Makanan Sedunia WFP sudah menghentikan sementara semua operasi di Sudan selepas 3 pekerjanya terbunuh dalam pertempuran antara Angkatan Tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF. Sebelum ini, Kesatuan Doktor Sudan melaporkan seramai 100 orang terbunuh dalam pertempuran itu, manakala lebih 600 mangsa cedera. Baik, Wisma Putra telah mengaktifkan operasi Sudan bagi memastikan keselamatan rakyat Malaysia dengan pengoperasian selama 24 jam. Menteri Luar Negeri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan turut yang dikeluarkan
turut menyatakan pihaknya telah berhubung dengan beberapa buah negara seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, UAE dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi membantu proses membawa keluar rakyat Malaysia sebaik keadaan mengizinkan. Setakat ini kesemua 29 rakyat berada dalam keadaan selamat. Wisma Putra yang turut dibantu agensi-agensi kerajaan lain seperti NADMA, MKN, PDRM akan berusaha sedaya upaya bagi memastikan keselamatan rakyat Malaysia. Pihak berkuasa Iran bertindak menutup lebih 150 penjagaan dalam tempoh 24 jam kerana tidak menghormati kewajipan wanita untuk bertudung di bawah kod berpakaian Islam di negara itu. Penutupan itu diumumkan sehari selepas pihak polis menguatkuasa undang-undang tersebut. Jurucakap Polis Said Montazerul Mahdi berkata pihak polis terpaksa menutup 137 kedai dan 18 restoran serta kawasan penerimaan tetamu atas kesalahan itu. Tindakan keras itu dilakukan selepas jumlah wanita yang mengingkari kod etika berpakaian meningkat selepas gerakan protes yang dicetuskan susulan kematian wanita Kurdish Iran Mahsa Amini, 22 tahun, yang didakwa melanggarnya. Minggu lalu, Ketua Polis Ahmad Reza Radan berkata mereka yang menanggalkan tudung akan dikenal pasti menggunakan kamera pengawasan dan teknologi pengecaman muka. Bulan lalu, Ketua Badan Kehakiman Ghulam Hussein Mohseni AJ berkata wanita yang meninggalkan tudung akan dihukum. Keperluan untuk wanita bertudung di khayal ramai sudah termaktub dalam undang-undang sejurus selepas revolusi Islam pada tahun 1979. Perhimpunan besar-besaran diadakan di London bagi membantah dasar apartheid Israel terhadap rakyat Palestin. Orang ramai berhimpun di luar pejabat dalam negeri sebelum perarakan ke pejabat Perdana Menteri di Downing Street sambil melaungkan slogan Bebaskan Palestin. Beberapa orang Yahudi Ortodoks antara yang menyertai protes ini yang dianjurkan Jawatankuasa Keadilan untuk Palestin sebagai sebahagian daripada acara tahunan Hari Al-Quds semalam. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB buat julung kalinya memperingati Hari Nakbah. Setiap tahun rakyat Palestin memperingati 15 Mei sebagai hari pencerobohan oleh rejim Israel. Lebih 500 bandar dan kampung yang turut musnah memberi kesan kepada sejarah kemanusiaan apabila mereka diusir keluar dari tanah air sendiri. Presiden Palestin Mahmud Abbas berkata memperingati Hari Nakbah adalah sangat penting bagi mengekalkan naratif yang perlu disebar luas kepada seluruh dunia. Beliau turut menggesa rakyat Palestin memperingati tragedi tahun 1948 bagi berdepan pembohongan dan naratif palsu untuk mengubah sejarah dunia. Sementara itu, lain pula di Paris, bantahan diteruskan selepas mahkamah meluluskan pembaharuan had umur pencen. Sabtu lepas, Presiden Emmanuel Macron menandatangani reformasi pencen, satu undang-undang yang tidak popular di Perancis ketika ini. Pindaan undang-undang itu telah diterbitkan dalam jurnal rasmi Perancis. Intipati perundangan tersebut termasuk perubahan untuk menaikkan umur persaraan daripada 62 tahun kepada 64 tahun. Tinjauan menunjukkan bahawa 2 daripada 3 orang warga Perancis menentang umur persaraan ditambah 2 tahun lagi. Baik, dalam memastikan khazanah warisan purba lama dan ketamadunan Cina berusia ribuan tahun yang tidak ternilai terus dipelihara, pusat-pusat pemulihan ditubuhkan bagi dengan kepakaran memulihkan tinggalan sejarah itu. Pusat pemulihan peninggalan budaya Leshi umpamanya antara yang terawal menerima kelayakan pemulihan tinggalan budaya boleh alih koleksi negara oleh Biro Warisan Budaya Perbandaran Beijing sejak 2016. Pusat Perlindungan dan Pemulihan Peninggalan Budaya yang kini beroperasi di daerah sunyi di Beijing sejak 2019 mempunyai lebih 50 pakar konservasi dan pemulihan untuk menyediakan perkhidmatan pemulihan dan konservasi tinggalan budaya dalam bentuk bahan kertas, seramik, logam, fabrik sutera, kayu dan sebagainya, mengamalkan falsafah teknik tradisional berintegrasi dengan teknologi moden dan konsep pemulihan baru. Ia merupakan pengkalan pemulihan peninggalan budaya berskala besar dan yang menyeluruh dalam pemulihan tinggalan budaya boleh alih di China.
Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia. Dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Beralih ke sukan. Bola sepak Liga Super, Kelantan FC bertindak menamatkan kontrak 2 lagi pemain iaitu Christian Rontini dan Syafiq Shahruddin. Kelab itu sebelum ini turut menamatkan kontrak bekas pertahanan Johor Darul Takzim JDT, Karli De Murga. Menerusi satu kenyataan, Kelantan FC berkata pihaknya telah mencapai persetujuan bersama pemain berkenaan untuk menamatkan kontrak lebih awal. Semua obligasi membabitkan pihak kelab dan pemain juga sudah disepakati. Di Murga kali terakhir beraksi bersama pasukan ketika berdepan Penang FC awal Mac lalu. Pemain pertahanan itu turut tidak diturunkan ketika perlawanan Liga Super menentang JDT bulan lalu dan perlawanan Piala FA menentang Manjung City FC. Jaguh badminton para negara Chia Lek Hau berada dalam kelas tersendiri apabila berjaya mempertahan kejuaraan pada kejohanan badminton para antarabangsa Brazil 2023. Pemain berusia 35 tahun itu sekali lagi membawa pulang pingat emas acara perseorangan lelaki kategori SU5. Dalam aksi sengit yang berlangsung di Sao Paulo, Brazil, Lek Hau membenam rakan senegara Muhammad Faris Anwar 21-19, 21-19. Pemenang pingat emas Paralimpik Tokyo itu yang berentap dalam acara bergu lelaki bersama gandingannya Muhammad Faris turut meraih emas. Mereka menewaskan pasangan pilihan pertama dari India, Chirag Bareta Rajkumar 21-13, 21-18. Kejayaan Lek Hau Muhammad Faris itu adalah ketiga berturut-turut ke atas gandingan India tersebut. Sebelum ini pada final kejohanan antarabangsa Bahrain Mei tahun lalu dan kejohanan antarabangsa Sepanyol Februari lalu. Selepas disahkan menghidap kanser paru-paru pada Mac, legenda bola sepak negara Khalid Ali akan menjalani rawatan pertama di Hospital Selayang esok. Khalid pernah membantu skuad kebangsaan di pusingan kelayakan Olimpik Moskow 1980 dengan nada sebab mengakui beliau mendapat sokongan moral yang kuat dari keluarga dan rakan-rakan. Selasa saya akan buat saya punya first chemo dan juga akan ada program selanjutnya lah. Salam banyak apa yang doktor advise saya sebanyak 6 kali. So di situ dia akan tengoklah ada progres ataupun tak ada progres. Sebab saya punya kanser ni boleh dikatakan unik. Doktor kata unik. Dia boleh berubat tapi dia tak boleh promise baik. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis iftar menghargai atlet-atlet Selangor di Dewan MPKS Saujana Utama Sungai Buloh. Saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi edisi 18 April 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.